Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Perbahasan umum. Ini perbahasan umum berkenaan dengan masalah ini pun penting juga. Burung yang hidup di perairan semuanya dihalalkan untuk kita merasa. Jadi burung yang hidup di perairan semuanya dihalalkan. Ingat ni kaedah paling penting sekali. Apa saja burung yang hidup di perairan, yang duduk di air, semuanya halal. Burung apa saja. Jadi kalau kita tengok lepas ni nampak macam burung flamingo, halal ke? Halal. Karena dia bukan termasuk yang diharamkan. Karena yang haram satu saja. Apa dia? Baik yang ke-19. Kecuali al-laqlaq yang diharamkan, bangau buruk dagingnya untuk dimakan. Kecuali laqlaq saja, iaitu bangau. Bangau saja yang haram. Lain daripada bangau, tidak ada masalah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil stork. S-T-O-R-K. Stork. Ada gambarnya. Yang tuan-tuan boleh tengok dalam gambar. Ada saya letakkan gambar stork. Dan tempat kita panggil bangau juga. Tapi kalau tengok jenis, mungkin jenis bangau lah, tapi dia bukan bangau. Nah, kalau kita kata, tapi orang Melayu kita tak makan, sebab katanya daging dia busuk, hanyak. Tapi itu dipanggil bangau lah. Dia ada burung ayam-ayam, dan sejenis bangau juga tu, tapi bukan bangau. Sebab tu jangan tengok bentuk macam bangau tu kita kata bangau. Tak, bangau. Dipanggil lak-lak. Dan biasanya kulit dia punya bulu dia di hujung warna hitam. Hujung bulu sayap dia warna hitam. Dia panggil lak-lak. Ada saya letak gambar dia. Boleh tengok gambar binatang atau burung bangau. Jadi burung air semuanya halal. Kecuali burung bangau. Ni saya sebut di bawah. Ada pandangan ulama tentang masalah burung bangau. Ada yang mengatakan ianya haram, ada yang mengatakan ianya halal dan sebagainya. Al-Imam Ad-Damiri meletakkan dua pandangan. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal antaranya Al-Imam Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Al-Imam Al-Juwaini. Dan juga Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu merajihkan pandangan guru beliau. Dan pandangan yang kedua iaitu Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ianya haram, dan ini pandangan yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini pandangan yang asah. Pandangan yang asah di dalam mazhab kita Syafi'i iaitu diharamkan memakan bangau. Tamam? Bangau diharamkan makan. Dia dipanggil lak-lak. Baik, juga dihalalkan hamam dan jenisnya. Bukan hammam, no? Hamam. Karena hammam tandah. Jangan baca silap, betul saya berbaris siap dah. Takut ada orang silap baca pula lagi. Dia semangat belajar. Juga dihalalkan hammam. Elok. Tapi ke kedai Arab di sini, izin hammam mashwi. Tu dia. Jenuh bakak tandah. Bakak beli ayak. Hamam mashwi. Jangan syaddahkan mim. Hamam. Hamam apa dia? Burung seperti merbuk. Sebab tu saya sebut di bawah ni. Ianya merupakan daripada keluarga Columbidia. Ada sekali dengan nama saintifik sekali. Yang terdapat hampir 310 spesies di dalam dunia. Burung ni saja ada 310 spesies. Macam-macam bentuk jenis. Jadi tak perlu saya masukkan semua. Tak pergi masuk semua jenis nama binatang dia. Pergam, merbuk, merbau, ketitir, tekukur. Lagi. Tu baru 5 Ada macam-macam lagi. Jenis-jenis dia. Ada yang saya pernah tengok punai. Punai pula ada punai buah. Ada punai daun. Kemudian ada punai gajah. Pernah tengok punai gajah? Punai gajah masya-Allah besar betul. Dah hampir pupus punai gajah. Punai gajah hampir pupus. Saya tengok baru ni di muzium Perak. Kebetulan waktu tu dia buat pameran binatang-binatang yang dah diawet. Binatang yang hidup tapi diawet balik. Antaranya burung punai gajah. Punai gajah besar ayam. Punai gajah. Kata, tak pernah tengok burung ni. Nasib baiklah dia buat. Dia buat pertunjukan tu. Kalau tidak kita pun tak tahu, kata rupanya ada spesies tu. Tu dalam hutan dalam yang ada burung punai tu. Ni yang saya sebut di bawah ni. Merpati, punai, tekukur, merbuk, pergam. Ni semua burung-burung dipanggil termasuk dalam jenis hamam.
Sebab saya sebut di sini juga dihalalkan hamam dan jenisnya, merpati dan merbuk punai semuanya. Merpati, merbuk, punai semuanya masuk pergam dan sebagainya tadi, semuanya adalah hukumnya halal kerana termasuk dalam bentuk hamam. Dan segala jenis usfur dihalalkan di dalam minhaj, ianya dinyatakan. Yang ini minhajut talibin, karangan al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi semua jenis usfur yang dikenali sebagai burung pipit, dan dicatatkan jenis burung pipit ini dalam dunia ada hampir 43 jenis dan ada 8 keluarga. Nah, ada 8 keluarga yang berbeza pada bentuk burung pipit tadi. Masuk burung pipit yang ada kat rumah kita tu. Nah, cik rumah, semua tu termasuk pipit lah tu. Nah, jadi itu semua hukumnya adalah halal dimakan. Kalau di Mesir, burung cik rumah tu, orang Mesir dia tahan jenis jaring ke, ataupun ada tembak. Kemudian dia akan sembelih, buang bulu, kemudian dia goreng sekali dengan semua sekali tu, buang perut dia, lepas tu dia goreng. Dia goreng sekali sekok-sekok tu, lepas tu dia buh sikit dengan lada, makan terus. Sekok, buh dalam mulut. Lupa dengan makan koci tu. Pernah tengok daripada jual tepi-tepi jalan? Pernah tengok lah. Tak tahu lah, ni mungkin jarang tengok. Dulu banyak dekat dengan jalan nak pergi ke Babu Zuilah tu. Dia jual tepi-tepi tu. Saya pula tak teringin nak beli waktu tu. Tengok Arab tu beli lah. Sekok segenih dia jual. Nak tembak bukan susah. Kadang-kadang tembak depan orang. Buat tu kan kira apa. Saya pernah tengok depa tembak depan Jami'ul Azhar tu. Jami'ah tu. Dekat Sayyidina Hussein tu, depan Jami'ah dia tembak. Dia tembak tu burung duk atas tu. Arab marah habis semua. Bawa senapang angin. Tembak dia tembak. Arab kata hang buat apa ni? Kena orang lagi. Dia tak kira. Arab. Tapi kalau orang Melayu rasa kena cukup lah. Saya pun ada senapang juga di sini lah, di Mesir ni. Duk tembak burung ke bawah ni lah. Baik. Pada sini senapang diharuskan tadi. Apa ni, senapang angin ni dibenarkan oleh undang-undang. Tak ada masalah. Dibolehkan. Jadi jangan silap faham lah. Di Malaysia mungkin tak boleh, di sini boleh. Walaupun live ni sampai ke Malaysia, tapi hukumnya di sini yang tangkap saya pula. Sebab senapang saya di sini, bukan di Malaysia. Kan? Tu ada sebelah tu. Tembak tikui. Mungkin lepas ni kita cadang macam nak tembak yerbuk pula kan. Tembak apa ni, Ibnu Irs. Ada masuk bawah kereta selalu. Panjang-panjang. Cadang nak suruh adham tolong siap daging dia. Fawasiqul khamsu diharamkan makan, harus membunuhnya dimakannya jangan. Fawasiqul khams. Apa dia fawasiqul khams? Oh ni saya terlupa nak. Dia ada di bawah, saya sebut di bawah. Apa dia fawasiqul khams? Tak, saya tak sebut. Minta maaf. Terlupa saya nak meletakkan apa ni dia punya dobit nota kaki dia. Tapi nanti akan disebut. Akan disebut di dalam. Apa fawasiqul khams antaranya adalah Allahumma salli ala gagak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anjing gila. Apa lagi fawasiqul khams? Huda'ah, iaitu burung macam burung herring, burung elang. Itu termasuk dalam bentuk fawasiqul khams. Ini binatang, 5 ekor binatang dibenarkan kita bunuh. Tikus, tikus dan sebagainya. Tamam? Jadi harus membunuhnya, dimakannya jangan. Lebah, hudhud, surat juga diharamkan. Katak juga semutnya Nabi Sulaiman. Ini ada lagi 5 binatang yang juga diharamkan kita makan. Yang dia bukan fawasiqul khams, tapi diharamkan dalam hadis Nabi SAW melarang kita membunuh binatang ini. Iaitu yang pertama lebah, yang kedua hudhud, yang ketiga surat. Ini burung surat, ada dalam gambar saya letakkan. Ada dalam satu lagi PDF yang gambar tu, boleh tengok surat. Dan yang ketiga katak diharamkan kita bunuh. Kenapa katak diharamkan bunuh? Kerana Nabi mengatakan bahawa katak ini sering bertasbih. Dalam tasbihnya, dalam sebut dalam kitab Hayat Hayawan Kubra, tasbih katak adalah Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu dia punya zikir dia. Zikir bagi katak. Jadi katak boleh bunyi ong tu maksudnya Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Cuma dia bunyi ong. Tu kalau Wahabi dengar mungkin kapiak katak kapiak boleh. Mesti orang ada zikir dia sendiri. Zikir orang hu ni kapiak terus orang zikir hu. Gila babi ke apa Wahabi ni. Katak pun penting kalau tengok katak kata nasib baiklah kami katak.
Saya baiklah katak sama-sama katak, tak ada Wahabi. Kalau tidak sama-sama katak, pakai kapiak sama-sama katak lah. Katak tu ong dia pendek sikit, katak ni ong panjang sikit. Katak ni tak bunyi ong, senyap saja. Katak apa? Katak pisang. Senyap dalam bilik ayak. Oh, kalau duduk bilik ayak tak masuk bilik ayak itu. Aku dekat celah paha. Dekat celah paha tu melompat masuk layak jam terus. Untuk antara katak yang paling saya gerun kali. Katak pisang. Kaki dia tu panjang. Makhluk asing. Katak juga semutnya Nabi Sulaiman. Yang kelima, semutnya Nabi Sulaiman. Apa semut Nabi Sulaiman? Dipanggil Namlu Sulaimani. Namlu Sulaimani semutnya besar dan dia tak gigit orang. Dia banyak duduk atas apa ni? Atas gula dan sebagainya tu, dia duduk makan gula, tapi dia bukan jenis gigit orang. Semut ni. Ada seorang ulama disebutkan dalam satu kisah, jariah dia membunuh semut. Hamba dalam rumah dia bakar semut dalam rumah. Kerana tengok semut tadi banyak sangat dalam rumah, maka jariah dia bunuh semut tadi. Maka wali Allah Ta'ala ni, saya terlupa nama dia, ada dalam kitab dia, saya terlupa nama. Kitab mana tak ambil? Hayat Haywan Kubra. Maka wali Allah Ta'ala ni duduk dekat semut tadi, dia panggil semua semut tu. Panggil semua semut. Dia ambil kerusi, duduk kat semut tu, dia bersembang. Dia kata, wahai semut, dia kata, nak tak kalau kata kamu keluar daripada rumah, aku minta izin untuk keluar. Kalau tidak nanti ada orang akan buat benda yang haram kepada kamu. Kamu keluar daripada rumah aku, moga Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kamu. Dan esoknya tidak ada lagi semut dalam rumah ni. Banyak ada seorang apa ni yang pernah main mengaji dengan saya dekat Kulim. Dia main cerita, dia kata, saya pernah buat macam tu, Ustaz. Hari tu saya cerita pasal semut. Kemudian dia kata, saya pernah buat macam tu dekat keluarga saya. Semut banyak dalam rumah. Akhirnya saya buat macam ni, saya ambil gula, dia kata, saya pergi tabuk dekat luar rumah. Saya tabuk kat luar rumah tu. Tu saya pergi habaq kat semut-semut dalam rumah. Saya kata, semut-semut, dia kata, apa ni, saya dah tabuk dah gula kat luar. Tapi ambil tu gula kat luar. Jangan lagi main kacau dalam rumah ni. Nanti orang bunuh kamu, orang buat macam-macam tak elok pada kamu. Esok dia kata tak ada semut dalam rumah. Semua pakai pergi kat luar, ambil gula. Dia kata kita punya niat lah kot. Kalau kita buat tak berjaya tu, kita maksudnya tak pernah ikhlas lagi masa buat tu. Mungkin kita lepas ni kita kata, kalau jadi ni Facebook, sebab tu tak jadi. Dan dia bukan tulis dalam Facebook pun, dia main cerita kat saya ya. Selepas tu. Faham? Maksudnya binatang pun dia ada komunikasi juga dengan kita. Cuma dengan bahasa yang kita tak dengar je. Kalau tidak, Nabi Sulaiman tak faham bahasa binatang tadi, dan sebut semut tadi suruh masuk ke dalam lubang. Baik. Apa yang dipandang baik oleh Arab halal ia, ini yang disebut ashab. Jadi apa yang dipandang oleh Arab, ini yang disebut oleh ashab bahawa ianya adalah halal. Ini adalah dhabit yang penting untuk kita faham dalam permasalahan hukum hakam makan binatang. Lepas tu saya sebut di sini, ini merupakan dhabit yang sangat penting di dalam permasalahan makanan ditentukan sama ada halal ataupun haram. Telah berkata pengarang Idaman Penuntut pada menghurai yang kusut pada muka surat 186 hingga 187, ini Syekh Abdul Ghani menyebut dalam kitabnya Idaman Penuntut, dia adalah setiausaha bagi Mufti Johor, Al-Habib Alwi Al-Haddad, Habib Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kata Syekh Abdul Ghani, tiap-tiap binatang yang tiada nas daripada Al-Quran atau hadis atau ijma' mengatakan haram atau halal, dan tiada nas menyuruh dibunuh binatang itu atau menegah dibunuh ia pada hal binatang itu dianggap bagus, yakni tayyibat, oleh orang Arab, adalah hukumnya halal dimakan, melainkan ada nas mengharamkannya, baharulah hukumnya haram dimakan. Baik, itu dhabit yang pertama. Binatang, tiap-tiap binatang yang disebut apa tu? Yang disebutkan tu. Hakim tadi yang disebazkan. Yang disebazatkan. Yang disebutkan itu, jika dianggap oleh orang Arab kotor atau jijik, yakni al-qaba'is, adalah hukumnya haram dimakan, melainkan ada nas menghalalkannya. Nah pula baharu hukumnya halal dimakan. Ini perhatian, saya bagi tahu sini. Dimaksudkan dengan apa yang dianggap oleh Arab sama ada baik atau buruknya, itu merujuk kepada keadaan yang senang, bukannya keadaan darurah. Jadi maknanya waktu ketika mana dalam keadaan yang tenang macam ni, bukan dalam keadaan ketiadaan makanan. Itu maksud keadaan senang tadi.
Nah, bukan keadaan darurah, makanan tak ada, terpaksa makan makanan yang tak dibenarkan, itu darurah. Jadi maksud kita ni Arab ketika mana waktu yang biasa mereka makan makanan tersebut. Tamam? Yang mana manusia tidak mengira apa sahaja untuk dimakan. Jadi ketika darurah, manusia tak kira apa saja, makan saja semua. Dinilai perkara ini oleh golongan Arab yang sejahtera tabiatnya. Bukan seperti nah. Bukan seperti tabiat Arab Badui yang tidak mengira apa sahaja untuk dimakan. Jadi yang dikira pula Arab apa? Arab yang bertamadun. Nah, Arab yang duduk di bandar, bukan Arab yang duduk di kampung. Yang mereka ni pada waktu tersebut mungkin makan apa saja yang mereka jumpa. Al-Imam Rafi'i rahimahullah mengatakan sebahagian para ulama menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan Arab di sini adalah golongan yang berada pada zaman baginda Nabi SAW. Jadi maksud Arab di sini apa dia? Kata Imam Rafi'i, adalah Arab yang hidup pada zaman Nabi. Ini kerana syariat mula diturunkan kepada mereka. Ini adalah seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Muka surat seterusnya, Al-Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa perkara ini ada orang tanya soalan ni, telok burung, telok punyu boleh makan ke tak? Ni ada tupai boleh makan ke tak? Lepas tu bitrik, penguin boleh makan tak? Penguin boleh makan. Kerana penguin binatang lautan. Dan dia adalah walaupun saya tak masuk dalam ni, nanti kena masukkan. Tak apa, tak masuk pun tak apa, faham dah yang tu. Penguin boleh makan. Kenapa penguin boleh makan? Kerana dia binatang daripada yang saya sebut dah tadi. Kaedah utama apa dia? Dhabit dia apa dia? Seluruh binatang ataupun burung yang ada di perairan, hukumnya adalah halal. Kecuali lak-lak, kecuali burung bangau sahaja. Jadi bitrik, iaitu burung penguin, boleh makan. Tidak ada masalah. Boleh faham? Selesai. Jadi kalau kita pergi tersesat ke belah Antartika ke sana, tengok jumpa penguin, jangan terkejut, sembelih saja. Tembak pala. Tembak pala. Ambil, tangkap dan kemudian makan. Untuk makan, bukan tembak semua. Untuk makan. Bukan tembak semua, duk pergi syok-syok tembak. Sebab tu manusia ni kena ambil juga sifat binatang. Tawakal, makan tu, ambil yang sekadar kita perlu. Nanti ada belakang kita akan sebut pesanan kepada orang-orang yang pergi berburu. Baik, masuk balik kepada tajuk. Al-Imam Rafi'i rahimahullah juga menyebutkan bahawa perkara ini juga perlu dirujuk kepada setiap Arab pada zaman masing-masing. Sebab tu ingat makanan kita dalam mazhab kita Syafi'i ditentukan halal ataupun haram adalah pada sisi Arab, bukan pada sisi kita Melayu. Sebab tu saya terkejut bila mana ada orang menolak pandangan Imam Damiri rahimahullah. Imam Damiri Arab, dan tiba-tiba menolak kalam Imam Damiri, menerima kalam orang Melayu untuk dalam masalah berkenaan dengan hukum hakam binatang. Salah tu. Cuma masalah tupai kita bincang lagi. Tupai ni pembicaraan dia dia perlu kepada perincian sedikit. Kerana takut nanti ada salah faham. Lagi biar tupai ramai-ramai pula. Ini khususnya jika sesuatu binatang tersebut tidak pernah dilihat di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ianya dirujuk kepada golongan Arab pada zaman tersebut. Jadi kena tengok pada Arab pada zamannya. Ini saya nak nukil daripada kalam Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah. Ni kalam ni penting untuk kita ambil perhatian. Al-Imam Syihabuddin Ramli rahimahullah sebut dalam kitabnya Fathur Rahman bahawa jika sesuatu binatang tersebut tidak diketahui namanya, maka dirujuk kepada golongan Arab. Jika mereka menamakan binatang tersebut dengan nama yang halal, maka halallah ia. Jadi kalau Arab kata ni namanya adalah baqarul ma, contohnya lembu air, boleh makan sebab bakar. Tapi kalau dibuat nama khinzirul ma, khinzirul ma ni babi air. Babi air, tengok balik mazhab kita Syafi'i, adakah melihat dengan musamma ke dilihat dengan ism, dilihat dengan nama semata-mata ke ataupun dilihat dengan perkara tadi. Jadi kalau ikut Imam Ramli rahimahullah, Imam Syihabuddin Ramli, diletakkan dengan nama yang telah diletakkan oleh Arab. Tapi kalau melihat balik kepada bentuk dan juga keadaan binatang tersebut, kalau dalam mazhab Syafi'i kaedah asalnya semua binatang di dalam laut adalah halal. Semua binatang dalam laut adalah halal. Kerana Nabi sebut dalam hadis al-hillu maitatuh.
maka termasuk di dalamnya adalah apa dia? Kecuali yang berbisa. Kecuali yang berbisa dan juga ada mudarat. Mudarat sini maksudnya apa ni, ketika kita makan benda tersebut. Bukan ketika nak tangkap dia. Untuk ikan jos. Ikan jos nak tangkap dia bermasalah. Ya. Jerung putih nak tangkap kat mana kan? Kita nak turun-turun nak buat macam dengan Zoro. Tak boleh kita kan? Pancung dia macam tak boleh. Jadi, tapi kalau boleh tangkap, boleh makan tak? Boleh makan. Tak ada masalah. Megadolion. Nah. Apa ni, ikan jerung paling besar dalam sejarah dunia. Megadolion. Tak sebut nama. Lebih kurang tu lah. Dia lebih besar daripada paus biru lagi. Lebih besar daripada paus biru lagi. Dia boleh makan paus biru katanya. Allahu'alam. Tapi bila dibuat kajian balik sebenarnya 87% binatang di dalam dunia ini masih lagi tidak dieksplor. Makhluk dalam dunia ni ada 87% lagi yang masih tidak dieksplor. Baru 13% saja dieksplor. Ada lagi di bahagian dalam laut yang kemungkinan kita tidak masih lagi dapatkan. Yang dilihat sekarang ni kata para pengkaji, hanya 12 km daripada paras bumi ke dalam, itu saja yang dikaji. Daripada 12 km saja. Bawah pada tu tidak lagi dikaji apa binatang yang ada di bawah tu. Nah, sebab tu dalam kitab ni ada bab berkenaan dengan tinin, naga. Nah, takut lagi orang terkejut pula, naga. Ada ke naga? Tak ada. Nah, ada, tak ada, tak pernah kamu tengok, tak sebenarnya tak ada. Nah, ada dalam TV. Dan TV lah. Takkan tu pun pakai hukum kot. Tak. Naga ni apa ni, kemungkinan ada tu ada. Kemungkinan ada. Dan disebutkan dalam sebahagian kitab bahawa Iskandar Zulkarnain antara binatang tunggangannya adalah naga. Yang mulutnya mengeluarkan api. Ada dalam Hayat Hayawan Kubra. Itu disebut oleh Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah. Baik. Balik kepada tajuk. Jika mereka menamakan binatang tersebut dengan nama yang halal. Sebab tu tadi khinzirul ma'. Adakah khinzirul ma' haram? Nanti kita akan tengok bab dia. Nah, babi laut. Adakah haram? Nama aja babi laut tapi muka tak macam babi. Apa dia babi laut? Dolphin. Ikan dolphin tu adalah khinzir ma'. Baik, boleh makan dolphin? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam masalah kerana dia termasuk binatang laut. Walaupun namanya khinzirul ma'. Ya, walaupun nama khinzirul ma'. Imam Abu Hanifah kata haram makan. Kerana namanya macam binatang di darat. Kerana nama dia babi, maka dalam laut pun nama babi juga tak boleh panggil babi. Kecuali kita nak marah kat binatang tu, kita panggil babi kat dia, tak boleh tak? Boleh tak? Makan. Contoh kita tengok ada ikan main makan makanan kita, tengok babi ikan ni. Kita sebut macam tu. Tetap ikan tu adalah ikan keli kalau contohnya lah. Tak boleh panggil babi kat ikan tu. Kira dengan dia panggil. Tak jadi. Jika mereka menamakan binatang tersebut dengan nama yang halal, maka halallah ia. Jika haram, maka haramlah ia. Tamam? Jika berlaku khilaf di antara mereka, maka ikutilah pandangan yang terbanyak. Ikut yang pandangan terbanyak pula kalau khilaf lagi. Namun jika bersamaan pada bilangan mereka, bilangan yang menentukan tadi, maksud yang sebahagian kata halal, sebahagian kata haram, maka ikutilah pandangan yang dikeluarkan oleh kelompok Quraisy, kerana mereka adalah merupakan ketua kepada bangsa Arab. Jika tidak terdapat kata putus daripada Quraisy, seperti berlaku perbezaan di kalangan mereka, Quraisy pun berbeza juga, atau syak mereka di dalam menentukan nama dan hukumnya, atau tidak didapati nama binatang tersebut dalam mana-mana kaum Arab selain mereka, maka dihukumkan binatang tersebut dengan yang seumpamanya pada rupa, tabiat dan cara makan binatang tersebut. Tamam? Atau kadang-kadang dilihat balik kepada syabah binatang tadi. Rupanya syabah juga diambil, tapi itu hujung sekali selepas tanya Arab. Dan nak tanya Arab pula ada turutan yang disebutkan tadi oleh Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah. Faham? Baik, namun jika binatang tersebut tiada padanya umpama, tak ada misal, maka menurut pandangan yang asah, yakni dalam Aslur Rawdah dan Al-Majmu', dihukumkan padanya sebagai halal. Faham? Baik, contoh lah ni. Koala. Pernah tengok koala? Comel, makhluk comel tu. Orang duk buat macam patung koala. Baik, apa hukum makannya? Arab tak sebut makanan koala ni makanan, bukan koala tu. Koala sepetang ke, koala Terengganu ke, tak. Koala ada binatang di Australia tu. Boleh makan ke tidak? Baik, ada misal kepada dia. Dia semisal dengan kera. Nak kata muka kera tak? Nak kata muka dia macam dengan beruk tak?
Dia makan apa? Dia makan daun. No? Dia makan daging tak makan daging. Dia makan daun saja. Baik, adakah dia nak hukum seperti kera? Ataupun kita nak tawakuf tidak makan? Ya, makan yang lain dululah. Kalau banyak lagi benda lain. Kalau ada koala, kemudian ada ada kijang, baik makan kijang lah daripada makan koala tu. Kijang tak ada khilaf. Nah, sekarang ni kalau tak ada makanan dah. Kalau tak ada makanan, tak ada bincang tak. Makanan dah tak ada, yang ada koala saja. Kalau tak makan, mati kita. Yang tu tak perlu bincang. Kerana tu darurah. Baik, sekarang ni nak dihukumkan binatang ni sebagai apa? Adakah nak dibincang dia sebagai kera? Nak dibincang dia sebagai binatang yang lain daripada kera? Ya, dia lain daripada kera. Kerana tabiat dia pun lain. Dan kemudian dia bukan kera. Ataupun dia termasuk keluarga kera. Allahuakbar. Saya boleh tengok balik. Koala tidak termasuk keluarga kera. Saya tak letakkan hukum. Cuma kalau di segi zahirnya disebutkan dalam kitab ni, maksudnya apa dia? Maka menurut pandangan yang asah, kalau binatang tadi tidak ada misal dan tidak pernah dilihat, maka pada waktu tersebut hukumnya adalah halal. Tapi apa ala kulli hal, tanya Arab juga. Kalau Arab tidak makan makanan tersebut, dikatakan dagingnya buruk dan sebagainya, maka diambil hukum dengan apa yang disebut oleh Arab. Asalnya kena tanya Arab dulu, macam mana sekalipun. Faham? Itu maksudnya. Jadi memadai jika dua orang yang adil di kalangan Arab memaklumkan tentang perkara tersebut. Jadi cukup kalau ada dua orang Arab yang adil memaklumkan tentang perkara tadi. Jadi yang dimaksudkan kata dimakan oleh Arab ni, Arab yang mana tabiatnya tadi salimah. Seperti tabiatnya Al-Imam Syafi'i, seperti tabiatnya Sayyidatina Nafisah. Nah, bukannya Arab. Nah, Arab mana-mana ni, tak. Arab yang tabiatnya salimah. Nah, seperti Al-Imam Syafi'i, seperti Sayyidatina Nafisah, seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. La, Imam Ahmad bukan Arab. Imam Arab. Imam Arab. Imam Ahmad Arab. Imam Abu Hanifah tidak Arab. Imam Malik Arab. Nah, ni kalau Arab, kalau mereka ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tabiat mereka tadi salimah, maka diterima makanan tersebut dimakan. Tengok di sini disebut lagi. Ada seorang tanya, Belangkas dalam Sairus Salikin kata tak boleh makan. Betul tak Ustaz? Tapi ramai orang kita duk makan. Yang ni pun penting soalan ni. Baik, sekarang ni masalah utama kita, orang tak makan belangkah, orang makan telur belangkah. Biasanya orang tak makan belangkah, orang makan telur belangkah. Telur belangkah tidak ada beza, tidak ada masalah. Kerana nanti kita akan masuk bab berkenaan dengan telur. Bab telur nanti kita akan faham terus masalah ni. Baik, cuma belangkah ni nak kira binatang apa? Binatang duduk di atas darat ke binatang yang duduk dalam laut? Itu pun saya ada bahas dalam kitab ni. Ada sebut berkenaan dengan maksud binatang dua alam. Dia panggil barrama'i. Binatang yang hidup dua alam. Nanti ada bab berkenaan dengan timsah. Huruf ta. Tentang timsah tu saya ada bahas. Betul tak? Pada timsah kan? Tak ingat lah. Hakim dia tulis. Tentang timsah tak silap saya. Tak silap. Dia betul juga. Tentang timsah. Tentang timsah ada bab berkenaan dengan buaya. Tentang buaya tu kita bahas berkenaan dengan haiwan barrama'i dipanggil. Barrama'i maksudnya binatang daratan dan lautan. Dia duduk di antara dua tempat. Macam mana kita nak hukum binatang ni barrama'i? Nanti kita akan tengok. Nanti baru kita akan nilai belangkah ni termasuk binatang apa. Hakikatnya belangkah ni tak ada isi pun. Yang ada telur dia saja. Biasanya telur orang makan, telur belangkah. Tamam? Apa kata sedap? Baik. Ni lagi tapai ni, Ahmad Naqib tanya, tapai macam mana Ustaz? Oh, tapai boleh makan lah. Dia silap tulis ni. Dia nak tanya tupai. Sabak saya kata sabak. Tupai tak masuk lagi. Huruf sin nanti, sinjak. Tang tupai nanti kita akan masuk nanti. Sabak. Kalau tidak tak faham terus bab ni sampai ke sudah. Semua kalau pakat duk tanya, akhirnya tak faham masalah hukum. Sebab apa? Sebab tak faham dhabit. Lepas tu kita habaq tadi. Dhabit yang pertama apa dia? Zu nabin, zu miqlab, tak boleh dimakan. Baik, apa makna zu nabin, apa makna zu miqlab, kita dah jelas tadi. Nah, kemudian binatang jallalah, jelas. Nah, sekarang masuk binatang berbisa. Ya. Kita dah bincang berkenaan makanan binatang berbisa. Kemudian kita bincang masalah berkenaan dengan umum. Nah, masalah permasalahan umum binatang. Kemudian seterusnya kita masuk binatang yang dilahirkan. Nombor 25 no? Namun jika ia pandang sebaliknya, dijauhkan, diharamkan memakannya. Yakni kalau Arab memandang tidak boleh makan, maka tidak boleh makan.
Binatang yang lahir yang salah satunya diharamkan memakannya, jangan cuba. Jadi binatang yang lahir yang mana salah satunya adalah diharamkan. Maksudnya induknya salah satunya diharamkan. Babi bersama dengan kambing, jadi bakam, kan? Ataupun kambing jantan bersama dengan babi betina, jadi kambi. Contoh, keluar anak, maka hukumnya haram. Kerana salah satu induknya adalah haram. Nah, itu jangan kita makan. Nah, begitu juga bakal. Bakal kerana dia adalah hasil katanya daripada kuda dengan dengan himar. Bagi bercampur dua ni, maka hukumnya adalah haram. Dimakan bakal haram hukumnya. Kenapa? Kerana dia hasil daripada himar. Peganglah panduan ini, hai saudara, pasti kamu tak menyesal ketahuinya. Pegang ni betul-betul. Baik. Hukum berkenaan dengan telur. Itu saya beritahu dah. Hukum telur. Telur binatang, no? Bukan telur sebarang. Telur binatang. Apa saja telur? Sini. Baik, ringkasan berkenaan dengan hukum telur. Ini kita bahagikan kepada dua bahagian. Saya ringkaskan hukum berkenaan dengan telur. Yang pertama, telur daripada binatang yang boleh dimakan. Yang kedua, telur daripada binatang yang tidak boleh dimakan. Bahagian yang pertama, yang telur yang boleh dimakan, ya, perlukan perincian hukum, iaitu dengan melihat keadaan binatang yang boleh dimakan tersebut ketika mengeluarkan telur, sama ada ianya masih hidup, iaitu ketika binatang itu hidup lagi ke, ataupun dia telah disembelih dengan sembelihan yang diiktiraf syarak, ataupun telurnya diambil setelah binatang tersebut mati, atau tidak disembelih dengan sembelihan yang tidak menepati syarak. Jadi itu telur yang pertama. Jadi binatang yang keluar tadi boleh dimakan. Tapi binatang tadi pula kena tengok balik. Binatang tadi adakah dia disembelih? Ataupun binatang tadi dia bertelur dalam keadaan dia masih hidup? Ataupun binatang tadi mati tidak disembelih? Ataupun mati dia dalam keadaan disembelih tapi tidak mengikuti syarak? Macam mana keadaan dia? Yang tu akan dibahaskan nanti. Yang kedua, manakala bagi bahagian yang kedua, iaitu telur daripada binatang yang tidak boleh dimakan, pula dinyatakan di dalam rangkap syair bahawa Al-Imam An-Nawawi, bukan Ninawi, nah, tu Ninawi tu. Ada dua. Mengharuskan kita memakan telur binatang yang haram dagingnya dimakan sekalipun, seperti penyu dan juga lain-lain. Tamam? Jadi telur penyu tak boleh kita makan. Nah, mazhab Syafi'i haram makan penyu. Baik, telur penyu boleh? Tadi dah tanya tadi. Boleh makan. Kenapa? Kerana mazhab kita Syafi'i meletakkan telur binatang yang haram dimakan, telurnya halal dimakan. Hatta telur buaya boleh dimakan. Nah, telur apa lagi? Platipus bertelur, boleh makan. Telur apa lagi? Sebut saja telur apa? Telur apa dah? Telur Adam. Telur cicak boleh. Telur cicak boleh dimakan. Kau mazhab Syafi'i. Kan you buat telur cicak kan. Dia pecah. Boleh makan. Telur buaya boleh makan. Telur cicak lebih lagi. Dia jangan kira jijik kita, no. Jangan jijik kita kira. Ni kira Arab membenarkan. Kerana Imam Nawawi kata telur binatang, kerana apa? Kerana sekarang ni dibincang masalah mani binatang tersebut. Kerana itu hasil daripada mani dia. Dan mani binatang tadi hukumnya halal. Kecuali babi saja. Dengan anjing saja yang haram. Nah, yang lain daripada itu tidak ada masalah. Baik, sebab itu kaedah dalam mazhab kita sebut binatang yang haram dimakan, telurnya boleh dimakan. Bukan telur binatang tu. Telur ni telur betul ni. Telur yang ada cengkang tu, bukan telur. Lagi tengok apa ni, kera ada telur. Rupanya telur kera ni boleh makan. Dia silap faham tu. Bukan telur tu. Ni yang bertelur. Nah, tu kena faham lagi elok. Faham telur tu pula dah. Telur tu sangkut kat dia tu dia panggil testis. Nah, telur tu bahasa kita je panggil. Testis dah tu tak boleh dimakan, tu haram hukum dia. Faham? Yang kita boleh makan telur kambing, telur lembu boleh makan lah. Tu eksotik semua tu. Kan? Ada orang tanya ni, Ustaz, apa hukum memakan telur atau binatang yang diancam kepupusan? Apa hukumnya makan binatang diancam kepupusan? Binatang yang diancam kepupusan, yang ni kita tengok balik kepada hukum daripada kerajaan. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf.
Kalau telur tadi diancam kepupusan, maka hukumnya haram dimakan. Kenapa? Kerana dia hukumnya apa ni, kalau kita makan tadi kerana tidak ada makanan yang kita nak kena makan, hukumnya halal pada waktu tersebut. Tapi kalau melihat kepada apa yang telah digezetkan oleh kerajaan pada waktu tersebut, maka hukumnya jadi haram. Kenapa? Kerana dia diancam kepupusan. Telur ular macam mana Ustaz? Telur ular tidak dibenarkan makan. Itu saya sebut. Ada dalam kitab ni, kita akan sebut nanti. Telur ular tidak dibenarkan makan kerana telur ular dalamnya ada racun. Dan Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullah dalam kitabnya Nihayatul Zain ada sebut berkenaan dengan telur ular. Dan telur ular tidak dibenarkan. Pengecualian pada telur iaitu telur ular. Itu saya ada sebut dalam ni. Baik, cuba kita buka. Pada telur diperlukan perincian, fahaminya pasti dicemburu kawan. Faham elok-elok, maka kamu akan dicemburu oleh kawan. Kenapa? Kerana kamu faqih dalam telur. Faqih bab telur. Orang tanya bab telur, masya-Allah, tabarakallah. Semua boleh jawab. Ya. Jika keluar dari yang boleh dimakan, halnya hidup atau sahnya sembelihan. Lepas tu saya sebut jika keluar. Bahasan berkenaan telur ni, telur yang keluar. Ataupun telur yang masih dalam perut binatang ni, maksudnya yang bertelur, bukan telur yang duduk dekat dia tu. Bukan dia tu. Jadi jika keluar dari yang boleh dimakan, halnya hidup atau sahnya sembelihan. Ada dua keadaan. Dia keluar daripada keadaan dia hidup, ataupun dia keluar dalam keadaan sembelihannya sah. Kita sembelih ayam, belah-belah perut tengok ada telur dalam tu. Kata ulama, tiada khilaf pada halalnya dimakan kecuali telurnya dah kerosakan. Jadi ulama tidak khilaf pada telur binatang boleh dimakan ataupun tidak, kecuali telur tadi dah rosak. Kecuali telur tadi dah rosak. Jika keluarnya telah kematian atau mati dengan tidak sembelihan, ataupun telur tadi keluar dalam keadaan binatang tadi dah mati. Mati sebelum disembelih, ataupun tidak sembelihan, yakni tidak disembelih dengan sembelihan yang diiktibar oleh syarak. Maka apa kata kita di dalam mazhab kita ada membenarkan jika kulitnya keras tak kelembutan. Baik. Jadi di sini kena faham, binatang yang kalau kata dia boleh dimakan, binatang ni boleh dimakan, tapi dia mati dalam keadaan telurnya tadi duduk dalam perut. Kita nampak telur dia, ambil telur dia tadi, boleh tak kita makan? Boleh, tapi dengan syarat telurnya, kulitnya telah keras. Kalau telurnya masih lembut, kulitnya tidak boleh dimakan. Lepas tu saya sebut di sini, jika kulitnya keras tak kelembutan. Ini penting ni, semua yang saya sebut ni penting untuk kita faham dalam bab telur. Namun jika telur itu dihasilkan dari binatang yang tak boleh dimakan, An-Nawawi imam kita mensarihkan hukumnya, hai teman halal lah dimakan. Maksudnya boleh dimakan wahai temanku telur binatang yang diharamkan kita makan dagingnya, telurnya adalah halal dimakan. Tamam? Kemudian saya sebut pada bait yang ke-35, jika dikhawatiri racun yang berbisa, elakkanlah agar hidup tak binasa. Maka kalau kata dikhawatiri padanya racun yang berbisa, maka elakkan daripada kita memakan telur binatang tersebut, kerana dibimbangi nanti akan tersebar bisa tersebut. Telur ular, tedung dan sebagainya. Baik, ular sawah macam mana? Ular sawah mungkin tidak berbisa, tapi kerana sebagai ulama kata dia termasuk nau' al-hayyat, termasuk ular juga, maka dibimbangi pada waktu tersebut. Maka sebaiknya dielakkan al-hayyat. Telur hayyat tidak boleh dimakan. Telur kura-kura bani boleh makan tak Ustaz? Boleh makan. Kalau saya sebut tadi yang tak boleh makan telur yang berbisa saja. Boleh makan. Telur biawak boleh makan Ustaz? Boleh makan. Kalau lalu makan, hukum boleh makan. Kalau lalu ambil silakan, tidak ada masalah. Kalau boleh, sebab telur biawak boleh. Telur timsah, buaya boleh makan. Semua boleh makan. Disebut dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma kita jijik tak jijik tu lain kira. Kita tu tak mau makan. Tak mau makan, jangan kata orang lain tak boleh makan. Kalau tengok ada orang tiba-tiba lah kampung tu pergi jual telur buaya pula, duk jual telur bewak pula, dia pergi jual orang duk makan telur biawak mata kerbau. Sebenarnya di sini kita faham berkenaan dengan hukum, sekurang-kurangnya kita akan jadi tenang. Ketika kita tengok orang lain makan, kita tak akan cepat menghukum. Itu tujuan kita mengaji. Bukan nak suruh kita makan. Sebab dia ada orang yang dia panggil kita tidak sanggup untuk makan tersebut. Tamam?
Kerana kita tak sanggup nak makan benda tadi. Itu saja. Ya, kita orang Melayu kita ni antara orang yang pembersih. Kita tak makan, jangan kita letakkan hukum haram. Kerana dalam mazhab kita boleh. Mazhab kita boleh. Kecuali yang diharamkan kerana dalam tu ada bisa dan sebagainya. Baik kalau dalam telur buaya, telur bewak ada bisa, tak boleh makan. Hukumnya haram balik. Kalau tengok balik ada bisa ataupun tidak. Tanya balik kepada ahli al-hal wal aqd. Orang yang reti dalam bahagian tersebut. Kena tanya kepada zoologis. Saya minat bidang ni. Tapi dah jadi ustaz buat macam mana kan? Kalau tak silap saya pernah kata, kalau kata SPM dapat biasa-biasa, ya kata cadang tu macam nak sambung bahagian binatang tu, masuk lautan sonok je tengok binatang. Ya bila Allah Taala tok kau ni, kau tidak duduk dengan binatang. Mungkin duduk main dengan burung kat tua duk. Tunjukkan di masjid apa ni, masjid negara di zoo negara. Azra'i dengan Saiful tak kenal lah. Duk tengok tahu. Ini duk buat apa, duk panggil binturung kan. Duk main dengan gajah. Itulah. Dia jadi apa? Jadi jaga gajah. Baik. Masuk kepada baik yang seterusnya, bab pertama hukum hakam binatang dan huruf. Ni tuan-tuan samak kalau kita tengok ni. Baik, macam mana kalau telur sudah ada janin di dalamnya? Ini penting persoalan ni. Telur kalau ada janin di dalamnya, apa hukumnya? Baik, kalau ada janin hukumnya haram. Kerana janin tadi dah tengok dah, kalau kata bentuk janin tadi dah ada, dan waktunya telah ditiupkan roh, maksudnya biasanya ditiupkan roh, maka pada waktu itu hukumnya haram. Kerana dia perlu disembelih. Faham? Itu maksudnya. Dan dia mengambil hukum janin binatang juga kadang-kadang. Hukum janin binatang. Lepas tu kalau kata dah disembelih, contohnya bab hukum janin binatang disebut oleh para ulama, hukum janin, sebagian ulama kata hukumnya haram, sebagian kata hukumnya haram, hukumnya halal li'annahu muzakka bi zakatin ummihi. Kalau disembelih dengan sembelihan yang sah, maka hukumnya adalah dikira sebagai halal. Tapi masalah berkenaan dengan telur kena tengok balik dalam Nihayatul Zain. Sebab masalah telur binatang ni, saya tengok balik ni masalah tersebut. Baik. Telur masin yang tak dibasuh semasa prosesnya membuatnya boleh makan ataupun tak, Ustaz? Telur masin yang tak dibasuh telurnya boleh dimakan ataupun tidak? Boleh dimakan. Kerana biasanya kalau kulitnya dah kerah, nak masuk bahannya ke dalam tadi, sekejap. Masalah telur masin yang tak dibasuh kulitnya, dah hati-hati, tak boleh dimakan. Kenapa? Kerana dia akan menyerap masuk ke dalam. Kerana dia perak, jadi dia menyerap masuk, maka hukumnya haram. Atau kena basuh dulu, kerana dia akan jadi mutanajis. Tamam? Berbeza dengan telur yang kita duk masak ni. Telur yang kita duk masak ni, kalau kata terkena najis, yang kena najis hanya bahagian luarnya saja. Kita basuh yang bahagian luar sudah mencukupi. Tamam? Sebab tu telur binatang yang kita nak buat telur masin, kalau direndam tanpa kita basuh telurnya, ini sebaiknya dielakkan. Kerana dia akan menyerap masuk ke dalam telur tadi. Kalau tidak, kita buh garam, dia tak serak masuk masin di dalam. Melainkan dalil kepada dia serak masuk. Begitu juga najis tadi pun kemungkinan akan serak masuk sekali ke dalam. Maka hukumnya mutanajis dan tidak boleh dimakan. Baik, zakat tu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.